Muhammad Datuk Seri Abdul Aziz bin Abdul Rahim, Baling. Soalan nombor 9. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya atau Timbalan untuk menjawab. 3 minit. Tuan Yang Bertuah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada YB Baling atas soalan yang baik. Segmen Iko Pelancongan adalah antara fokus utama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK), terutamanya dalam merancangkan pelancongan domestik selaras dengan Plan Iko Pelancongan Kebangsaan NEP 2.0 iaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2030 yang merangkumi strategi-strategi dan plan tindakan bagi memastikan kelestarian produk Iko Pelancongan agar kekal mampan. Di bawah NEP 2.0, MOTEK telah mengenal pasti 3 kluster Iko Pelancongan di negeri Kedah yang berpotensi untuk dibangunkan. Pertamanya adalah Jitra Alusta Gunung Jerai, yang keduanya adalah Sungai Petani Ulu Muda, dan yang ketiganya adalah Langkawi Geopark Pulau Payar. Ketiga-tiga kluster Iko Pelancongan ini akan dipantau oleh dengan izin Destinasi Coordination Group DCG yang diterajui oleh kerajaan negeri yang akan bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan produk Iko Pelancongan secara holistik yang merangkumi dengan izin Community Based Tourism yang memberi manfaat dan kesejahteraan komuniti setempat dan penjanaan ekonomi. Kluster ini juga merangkumi penglibatan 356 pengusaha homestay yang melibatkan 23 buah kampung di bawah program pengalaman homestay Malaysia di negeri Kedah. Data-data atau fakta mengenai homestay dalam Iko Pelancongan seperti berikut. Pendapatan yang diperolehi dari Januari hingga Ogos 2021 adalah sebanyak RM134,877 dengan pelawat domestik seramai 104,057 orang. Selain itu, bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkualiti, MOTEK telah menyediakan 2 jenis peruntukan. Pertamanya adalah penyelenggaraan kemudahan dan juga infrastruktur pelancongan di mana 6 projek telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM1.4 juta. Yang keduanya adalah pemerkasaan sektor pelancongan kebudayaan dan warisan di mana 18 projek telah diluluskan dengan peruntukan RM1.8 juta. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Negeri Kedah memang terkenal dengan keindahan alam selain Langkawi seperti Gunung Jerai, Diyan, Latar Mengkuang di Sik dan Pantai Merdeka dan sebagainya. Untuk makluman yang berhormat Timbalan Menteri juga, Baling juga tidak terkecuali kerana untuk makluman Baling termaktub di dalam sejarah berkenaan rundingan damai Baling 1955 di antara almarhum Tengku Abdul Rahman, Kerajaan Persekutuan dan Chimping Komunis, itu daerah indah yang juga bersebelahan dengan Betong, Thailand. Itu Baling. Saya minta Datuk Yang di-Pertua Timbalan Menteri datang. Di Baling juga terdapat pusat-pusat peranginan dan pelancongan luar bandar yang dapat menarik minat mengunjung. Bagi minat pengunjung, antaranya Gunung Baling, Gunung Pulai, Kolam Air Panas Ulu Legong, Pusat Rekreasi Air Terjun Latar Bayu, Latar Iboi, Latar Bukit Hijau, Sungai Angkat, Ulu Legong, Gua Sireh, Gua Kelambu, Gua Jepun dan banyak lagi. Soalan saya, adakah Timbalan Menteri ada peruntukan Kementerian Timbalan, adakah kementerian yang berhormat ada peruntukan yang boleh diberikan kepada Baling untuk menjadikan daerah indah ini sebagai satu daerah pelancongan yang boleh meningkatkan sosioekonomi rakyat? Yang berhormat sebut tadi community based tourism turut melibatkan penguasa-penguasa kraft di luar bandar. Justru apakah usaha yang telah dijalankan oleh MOTEK bagi mengangkat kraft tangan yang terlalu banyak di Baling ini sebagai salah satu penjana ekonomi bagi penduduk khususnya di kami rakyat Baling. Terima kasih. Timbalan Menteri. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Terima Baling. Saya rasa satu soalan yang rumit, saya akan cuba jawab dengan sebaiknya mungkin. Destinasi-destinasi pelancongan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi adalah merupakan lokasi-lokasi Iko Pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan secara bersepadu dalam kluster-kluster yang telah dikenal pasti oleh kementerian ini menerusi Plan Iko Pelancongan Kebangsaan. Seperti yang saya maklumkan dalam jawapan saya yang sebentar tadi, pembangunan destinasi-destinasi pelancongan menerusi kluster boleh diselaraskan dari pantai oleh DCG dengan izin Destination Coordination Group yang diterajui oleh kerajaan negeri.
MOTEK juga akan sentiasa bekerja erat dengan unit perancang ekonomi negeri Kedah dan memberi perhatian kepada produk-produk pelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan atau dinaik taraf di negeri Kedah, khususnya dalam daerah Baling. Sehubungan itu, MOTEK sangat mengalu-alukan cadangan daripada ahli yang berhormat demi memastikan produk pelancongan di Malaysia dapat dibangunkan dan memberi manfaat kepada masyarakat tempatan. Bagi tujuan tersebut, ahli yang berhormat bolehlah memohon peruntukan untuk menaikkan naik taraf destinasi-destinasi tersebut kepada kementerian ini dan akan dipertimbangkan melalui unit perancang ekonomi negeri Kedah. Saya izin berikan saya 1 minit lagi kan jawapannya yang tanya tu agak soalannya agak saya akan ringkaskan. Minta ringkaskan sikit. Timbalan Menteri. Di samping itu MOTEK juga mempunyai beberapa insentif yang boleh dipertimbangkan dalam membantu pengusaha-pengusaha pelancongan daerah Baling yang ingin bangunkan. Pertama adalah seperti premis penginapan pelancongan, kemudahan-kemudahan dan juga lain-lain projek yang diklasifikasikan sebagai projek pelancongan. Maka terdapat 2 kemudahan pembiayaan yang diberi manfaat. Iaitu pertamanya adalah satu adalah skim infrastruktur pelancongan SIP dan keduanya adalah tabung khas pelancongan TKP 2.0. Yang lainnya saya akan berikan secara bertulis memandangkan masa tidak mencukupi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Merebuk. Terima kasih. 4 kali saya ingat dah banyak kali bangun tak ada dapat. Terima kasih Datuk yang betul. Saya mohon penjelasan daripada Timbalan Menteri mengenai culture tourism ataupun pelancongan berasaskan budaya untuk orang Malaysia lebih menghargai warisan sejarah seperti selain pada rundingan Baling tadi tu termasuklah Lembah Bujang ataupun Sungai Batu. Pada 2019 kerajaan pernah luluskan 10 juta tetapi pada 2020 ditarik semula dan Menteri menjawab pada 23 November akan kaji semula dan mungkin akan memberikan lebih 50 juta. Saya mohon penerangan Timbalan Menteri. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada YB membuat soalan tadi. Menggunakan YB telah memberikan fakta-fakta dan juga merujuk kepada soalan yang berhormat Menteri sendiri. Saya rasa mengenai dengan peruntukan dan sebagainya kita akan tunggu dalam bajet ini kerana kita telah pun meminta dan ianya agar ianya diberikan dalam peruntukan dan butiran, maka kita akan pertimbangkan dan kaji semula dan akan memberi paroti kepada projek yang telah pun dijanjikan sebelum ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Karupaya Anak Lelaki Mutusami, Padang